अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी। Sebab tu kita umpamalah kita dalam perniagaan ni, apa barang yang kita nak bawa, produk yang kita nak berniaga. Terutama sekarang ni kita lebih menekankan kepada pengeluaran barang-barang produk Muslim. Sebab tu dulu tuan-tuan minta maaf kita nak sebutlah. Sebab apa, tahun 70-an dulu sampai tahun 80-an, 90-an, kita lihat masa tu satu daripada produk Muslim memang menjadi rebutan. Terutama kita meniaga barang-barang ni, apa nama, kicap, cili sos, mi basah dan sebagainya. Jadi masa tu ialah tahun 70-an, tahun 80-an, pihak Al-Arqam mempopularkan makanan-makanan Islam. Jadi kita tengok sambutan masyarakat, alhamdulillah amat menggalakkan. Apa lagi, pucuk, tauhu, kita mengeluarkan fishball, fish cake. Jadi semua produk-produk Muslim ni memang menjadi rebutan lah. Kemudian tu bagi company-company, syarikat-syarikat lain, alhamdulillah kita dapat mengikuti dan perkara tu, maka mereka pun menerbitkan juga barang-barang itu. Dan sekarang ni pula kita ada penghilangan ataupun proses melalui kilang yang dipanggil IMP, jadi apa, produk Muslim. Ni benda-benda yang kita kena ambil perhatian lah. Sebab apa, dalam soal kita proses menghasilkan makanan-makanan dan juga bahan-bahan, mungkin kosmetik yang kita gunakan untuk bagi wanita, kita kena berhati-hati tuan. Sebab dalam buku yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna-Pengguna Pulau Pinang, ada tebal ni lah kot, harganya RM10 di pasaran. Jadi dalam buku tu kalau kita tengok, banyak barang-barang makan, barang-barang kosmetik yang juga termasuk minuman yang tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita minum, yang tidak dikira halal. Jadi itu yang kita ambil dalam bidang perniagaan ni. Jadi Islam menganjurkan perniagaan bidang yang memang satu keberkatan diceburi. Baik Rasulullah meniaga, tapi Rasulullah bimbang tu, dalam keadaan kita bersumpah pada siang hari, pada malam hari kita duk menghitung-hitung, nak mencari macam mana nak mendapat keuntungan yang besar. Dan peniaga-peniaga ni kadang-kadang juga kita tengok dia meniaga penipu. Dia longgok buah, mama selonggok buah, hak atas nampak elok, hak bawah kita balik buka tak boleh pakai. Ni. Jadi dia pandai, dia selindung, dia letak tu kita tengok cantik kan. Selonggok RM10. Jadi kita nilai sebuah murah RM10, beli, balik banyak buang daripada yang boleh dimakan. Ini kerja penipu. Enggak. Islam tak suruh buat kerja macam tu. Kalau dah buah tak elok, benda tak elok, buanglah. Buat apa nak dijual lagi. Tapi dia tu nak mengembalikan balik mungkin hak dia, keuntungan dia ke apa. Nah, dia buat kerja macam tu. Dia lungguk-lungguk. Jadi kita jangan buat perniagaan penipu, tak boleh. Dan ada juga orang meniaga yang dalam keadaan juga disebut dalam dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah, tentang bersifat jujur. Bersifat jujur. Dia nak cerita sifat jujur ni. Ada seorang dulu ni berniaga kain baju. Jadi bila berniaga baju,
Satu hari dia tinggalkan kedai dia kepada pembantu dia. Dia pergi ke masjid, solat. Datanglah orang pelanggan membeli, masuk kedai, beli baju. Jadi bila dia keluar, masa balik itu berselisih dengan tuan kedai. Bila tuan kedai berselisih dengan dia, tengok, dia kenal lah baju tu beli kedai dia. Dia tanya, kalau kita bahasa kita ni, bahasa encik beli mana? Dia kata saya beli di kedai ni. Kenapa? Dia kata mari kita pergi kedai tu balik. Dia tanya berapa kamu beli? Dia kata ini 400 dirham. Dia kata jom kita pergi kedai tu balik. Dia kata kenapa? Masuk kedai ni balik. Dia masuk kedai baru dia cerita. Dia kata kedai ni saya punya. Baju ni beli di kedai ni tadi. Kedai ni saya punya. Baju ni 200 je harga. Kenapa jadi 400? Tu tokek kedai yang jujur. Jadi dia tanya budak ni, pembantu. Dia kata dia nak dengan harga 400, saya bagi itu. Yalah, kata dia kalau nak dengan harga 400, bagilah baju yang ni yang harga 400, yang tu 200. Kenapa hak 200 jual 400? Jadi dia marah dengan pembantu dia. Kita kena bersikap jujur, jangan penipu orang. Allah tak suka kerja penipu. Kalau kita hari ni tuan, angkat ibu jari kan? Bagus punya pembantu. Hak 200 jual 400. Kita seronok dah. Tapi peniaga yang jujur, dia hak pembeli ni kata tak apalah, saya dah beli dah angkat jual. Tak boleh. Dia kata awak kena tipu. Hak 400 yang ni letak balik, yang tu 200 je. Tu kita. Kalau kita tengok pada hari ni, Allahu Akbar, penipu banyak peniaga. Yang jadi mangsanya kita pembeli lah, pelanggan-pelanggan. Jadi sebab tu marilah kita tuan-tuan, kalau terlibat dalam pengurusan perniagaan ni, buatlah secara jujur. Jangan kita duk tipu orang. Begitu juga di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat dulu macam tu juga. Yang dia menjual gandum. Gandum tu tak cukup sebab dia dah guna pakai. Dia nak mencukupkan berat timbangan, dia ambil batang-batang, tangkai-tangkai, dia sumbat masuk tu, timbang bagi berat. Tuan-tuan. Jadi bila mati dia, saudara yang turun jenazah dia ni terjatuh ni, kantongan duit orang Arab ni buh dah mencang, buh di pinggang, terjatuh. Balik rumah sedar benda tu jatuh. Jadi dia kata jatuh kat sana tadi. Dia pergi balik, dia korek tempat tu, nak ambil benda tu lah. Dia tengok dalam liang lahat saudara di dalam api yang besar. Tutup balik, ambil kantongan dia, balik dia tanya kepada mak, kepada arwah ni, apa kesalahan dosa kawan ni buat. Dia kata nak cerita apa lagi, kawan tu dah mati. Tak, dia kata aku tengok benda, dia kata dia duduk dalam api tadi. Maka dia cerita salah satu, dia kata dia meniaga, menipu. Gandum tu dia ambil guna pakai, nak mencukupkan balik, dia bubuh tangkai-tangkai, batang-batang gandum bagi berat. Tu balasan bagi peniaga penipu. Jadi kita ingat tuan, benda ni kita tak selamat. Sebab akhirat ni alam yang akan mendedahkan semua, segala rahsia pekerjaan-pekerjaan kita, walaupun sebesar zarrah. Ingat itulah firman Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kita dah baca dalam juzuk Ammar, barang siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarrah, dibalas sebesar itu juga. Dan barang siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarrah, akan dibalas juga dengan kejahatannya itu. Zarrah ini, kata Tok Guru, kata masa belajar dulu, lebih halus daripada kuman. Kalau kuman tu kita kena gunakan teropong, nak gunakan kanta yang tertentu, kena letak atas sisip kaca, menggunakan teropong, mikroskop, nak kena tengok baru boleh nampak, kan? Tetapi zarrah lebih halus daripada kuman. Nak menceritakan bagaimana kecil sekalipun kesalahan dosa kita buat, tetap Allah akan membalas balasan dalam neraka di sisi Allah SWT. Tidak akan terlepas.
Bukan main cincai-cincai macam dunia ni. Dunia tak apalah, lebih kurang sikit-sikit tak apa. Jangan buat tak apa. Tu. Jadi bab dosa pahala ni jangan duk main kata tak apa. Sebesar zarrah pun, lebih halus daripada tu pun akan dibalas dengan kejahatan jika kita buat jahat. Jadi sebab tu bila berniaga, kita satu daripada sifat peniaga ni kena ada ialah sifat jujur. Jangan penipu. Jangan duk kira nak untung kita, orang yang membeli rugi. Tu tak nak. Jadi kita dapat pendapatan tu haram. Sebab kita nak cerita ni benda yang haram, pendapatan yang haram. Jadi kita tak dapat keuntungan, tak dapat keberkatan, bahkan jadi haram. Itu yang Nabi takut dengan keadaan peniaga. Ada kita pula dia kata ni berniaga Nabi. Niaga Nabi bukan macam kita. Nabi bukan riuh rendah pukul canang macam kita. Dia buka perniagaan dia, dia letak situ, orang mari beli, orang tawarkan harga, dia bagi. Bukan dia riuh rendah macam kita dekat Cokit Road tu kan, terpekik tolong menjerit-jerit kan. Nabi bukan macam tu. Jadi pembantu dia tengok, dia kata aku heran dengan Muhammad berniaga. Dia letak barang, dia buka situ, orang bagi minta kurang dia bagi, tapi untung berlipat kali ganda. Untung banyak. Barang cepat habis, laku balik awal. Jadi masyarakat kata sampai balik daripada berniaga, minta izin, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak berjalan dulu. Kata pembantu ni, nak berjumpa, nak ada janji kawan. Nak jumpa apa? Nak jumpa dengan puan dia lah Khadijah tu, nak balik tak sabar-sabar lah, nak khabarkan bagaimana Muhammad ni punya perjalanan perniagaan dia. Berlari-lari nak jalan dulu. Yang Khadijah ni pula duduk tunggu dah di bawah kan, tak duduk di rumah dah, dia ke hulu ke hilir duduk tunggu macam mana Muhammad balik. Bila sampai pembantu dia Maisarah menceritakan bahawa ginilah keadaan Muhammad berniaga sepanjang perjalanan dia balik, aku tengok benda-benda yang ajaib dan pelik. Sepanjang perjalanan tak ada pun bayang, awan sentiasa memayung, kami berada dalam keadaan yang teduh, selesa, tak kena panas, berhenti berehat pun ada payung. Ini insan yang luar biasa. Kemudian berniaga pun juga dalam luar biasa, barang cepat habis, cepat laku. Duk balik cerita dengan Khadijah, selesai dia cerita, Rasulullah pun sampai, Nabi Muhammad pun sampai. Jadi tu bawa barang dagangan. Jadi kejujuran tu adalah satu rukun perniagaan yang membawa keberkatan dan kebaikan pada kita. Jika menipu, pendapatan anda adalah haram, hasil jualan tu haram. Wallahu a'lam. Jadi sekadar insya-Allah. Besok doktor kita sambung. Sebab saya malam ni ke Kedah insya-Allah dalam program di sana. Sampai 9 hari bulan baru saya ada di sini balik insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu